Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min dhulli wa kabbirhu takbira. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nawaitu ta'ala wa ta'alim wa nafa' wa intifa' wa ifada wal istifada wal hasu 'ala tamassuki wa rasulihi wa dalla 'ala huda idra wa qurbihi wa tawabihi wa tabaraka 'ala talibil ilmi. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam kelas tafsir Al-Qutubi. Sambung kita bicara surah Baqarah ayat yang ke-3. Sebelum ni kita dah bahas dah tentang kelebihan surah Baqarah, tentang amalan-amalan yang patut diamalkan dalam surah Baqarah. Tentang kehebatannya surah Baqarah. Bagi yang terlepas tu jangan risau, nampak? Masih ada lagi peluang tu kita nak ambil ilmu tu, nampak? Boleh tengok balik video-video yang lepas. Pada syarahan surah Al-Baqarah pada mula-mula mukadimah. Dan kini kita masuk ayat yang ke-3. Nampak? Kita sering baca dah. Tiap-tiap hari kita baca dah. Bahkan menjadi amalan kita tiap-tiap lepas solat. Sepatutnya lepas solat jangan tinggal. Lepas kita standard amalan kita lepas solat, zikir, istighfar, kemudian la ilaha illallah wa la syarikalah, kemudian Allahumma ajirna minan nar, kemudian Allahumma anta salam, Al-Fatihah dan ayat kursi. Tetap kita ambil juga sebahagian daripada ayat dalam surah Al-Baqarah, iaitu potongannya ayat kursi. Juga menjadi amalan kita sebagai mukadimah dalam tahlil. Kita baca dahulu dengan 5 ayat terawal surah Al-Baqarah. Bagi yang dah biasa tahlil, memang sepatutnya dia boleh hafal 5 ayat pertama ni. Jadi apa hikmah di sebaliknya ni? Nampak? Masuklah kita ayat yang ke-3. Allazi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nampak? Dalam tafsiran Al-Qutubi ni dia tafsirkan ayat ni, ayat ketiga ni ada 26 masalah. Ada 26 masalah, masya-Allah. Ini kita akan tahu apa dia 26 masalah. Nampak? 26 poin yang ada dalam ayat ketiga ni. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Nampak? Wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Kita perhati, kita perhati tiap-tiap satu. Nah, ni siapa yang dapat ambil faedah ni, alhamdulillah. Nampak? Pastikan sedia nota, sedia pen, alat tulis semua, nampak? Untuk kita catat. Akan 26 poin ni. InsyaAllah. Nampak? Kita ambil untuk malam ni, mungkin kita ambil 3 poin cukup dah. Nampak? Tak payah banyak-banyak, asalkan sikit tapi kita dapat pegang, nampak? Kita boleh faham dan kita boleh amati, nampak? Hingga kita semati dalam hati kita. Bila kita baca je, maka akan terus teringat akan poin-poin ni. Nampak? Barulah kita dapat betul-betul selami akan ayat Quran ni. Dah? Boleh Kita tengok poin yang pertama. Didahului dengan start kalimah allazina. Allazina yu'minuna bil ghaib. Allazina. Nampak? Kalau siapa belajar nahwu, nampak? Allazi ni fi maudhu' khafat. Na'at bagi lil muttaqin. Nampak? Allazi ni si mausul. Allazi yang dia sifat bagi kalimah lil muttaqin ayat 2 sebelum ni. Nampak? Hudal lil muttaqin. Dia nak menyambungkan ayat, nampak? Sambungan daripada lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa, nampak? Nampak? Maka di sini sambungan, nampak? Pecahan, nampak? Allah sendiri huraikan tentang permulaan, nampak? Syarahan tentang muttaqin. Siapa ada yang muttaqin yang utama, nampak? Yang dikhususkan dalam masalah ni, iaitu orang muttaqin yang alladzina yu'minuna bil ghaib. Iaitu orang mukmin yang apa? Alladzina, yang tu kalau BM kita alladzi makna yang itu orang mukmin tu, nampak? Hudal lil muttaqin, nampak? Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa tu? Alladzina yu'minun. Orang bertakwa tu mereka lah, iaitu apa? Yu'minuna bil ghaib. Yu'minu iaitu apa? Yusaddiqun, ini membenarkan. Nampak? Yu'minun, kalimah iman tu pada lughah ialah apa? Benar. Kita membenarkan. Macam mana kita boleh percaya kalau kita sendiri tidak membenarkan awalan? Nampak? Kita kena benarkan dulu dengan sebenar-benarnya. Dan tidaklah orang tu akan membenarkan malaikat apa yang dia ikut. Betul tak? Bila orang tu dah benar sesuatu tu, mesti dia ikut tu. Mana mungkin dia kata dia benarkan sesuatu tapi dia tak ikut. Ayat Quran lain dah sebut dah. Nampak? Surah Al-Imran. Nampak? Ada sebut dah. Nampak? Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Nampak? Dan tidak akan beriman, tidak akan membenarkan kamu, dan melainkan yang kamu ikut pada agama kamu. Apa yang kamu ikut, itulah kamu benarkan. Nampak? Maka antara ciri-ciri orang muttaqin tu ialah apa? Orang yang mukmin. First, nampak? Mestilah dia tu membenarkan dulu. Jadi kita level benar ni pun kita belum betul-betul macam mana kita nak capai level sempurna muttaqin. Mukmin ni macam di sini, nampak? Iaitu sebahagian daripada sifat-sifat orang yang muttaqin. Orang yang bertakwa. Dah nampak ni. Nampak? Orang yang betul-betul. Nampak? Sambungan di sini tafsir ni, wal mu'min huwa al mutasyaddid. Orang yang bersungguh-sungguh, bersangatan dalam membenarkan. Orang yang betul-betul membenarkan.
Kita contohlah nampak. Kita tak ambil agama, nampak. Mungkin kita sendiri berat. Bab dunia lah, tengok. Nampak? Apa tahap manusia kalau dia betul-betul membenarkan sesuatu bab dunia? Dia membenarkan sesuatu dalam bab dunia. Tak kira lah benda bab, contoh pasukan. Nampak? Membenarkan akan pasukan dia. Betul tak? Boleh faham sendiri macam mana sifat mereka. Sampai tahap, boleh faham sendiri, nampak? Lagi geng-geng Kelantan tu, Terengganu, sudah. Bila lawan sana, sudahlah. Betul tak? Yang seorang tu membenarkan tim dia, seorang lagi membenarkan tim lain. Nampak? Akhirnya musuh. Sudahlah, nampak? Gaduh, gocoh dekat stadium. Sudah, nampak? Tahap tu, tahap membenarkan tu. Nampak? Bab dunia kita kalau berbenar, gila-gila kau-kaunya. Di bab akhirat kita macam mana benarkan? Ada? Nampak? Padahal tu orang Islam tu, nampak? Orang kafir ni cakap lah macam mana mereka membenarkan, macam mana mereka membenarkan artis-artis pujaan mereka. Nampak? Yang di mana ciri-ciri itu tak sepatut ada pada orang Islam. Tapi malangnya dah ada juga pada orang Islam. Betul tak? Orang Islam sendiri banyak yang sangat kuat dalam membenarkan geng-geng kafir. Membenarkan aktiviti kafir. Betul tak? Na'udzubillah. Nampak? K-popnya lah. Dengan K-popnya, dengan lagunya, nampak? Nampak? Zaman Michael Jackson dulu macam mana? Nampak? Kalau yang sukan, nampak? Tak kira lah sukan apa-apa, badminton ke, bola ke, nampak? Squash ke, ikut apa-apa dia sukan pun. Tengok tahap macam mana yang kita panggil sampai tahap fanatik. Nampak? Sangat teruk. Bayangkan kalau sifat tu dibawa kepada membenarkan pada agama. Macam mana sahabat? Membenarkan pada Rasulullah. Nampak? Betul sebut ini al-ghaib. Pandai sebut bacaan. Tak lagi tafsir tentang kalimah ghaib, benda tak nampak. Ni wa innal mu'minina humul ujjajun. Ujjaju ila Allah lail wa nahar. Nampak? Nampak? Tak kira lah siang atau malam. Nampak? Sangat-sangat dalam nak menjaga agama Allah. Dia membawa, ibarat macam membawa panji-panji Islam siang maupun malam. Nampak? Itu poin yang pertama. Boleh? Itu poin yang pertama. Okey, next. Sambung poin yang kedua. Nampak? Asaniyah. Qaulu ta'ala bil ghaib. Kita tengok pula. Nampak? Dia faham percaya. Kita membenarkan dengan sebenar-benar. Patutlah gelaran yang paling-paling top. Nampak? Yang hanya diberi pada seorang saja sahabat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nampak? Membenarkan sangat-sangat hebat hingga iman dia hebat lebih. Daripada kita, nampak? Allah dahulukan kita membenarkan apa benda tu? Bila ghaib. First kita benarkan benda ghaib. Apa benda ghaib? Dalam bahasa Arab, nampak? Dalam kalam Arab, makna ghaib tu apa? Ghaib, kita pun BM ambilkan benda pinjam bahasa Arab, ghaib. Nampak? Ghaib. Kita kalau bahasa BM, itu dia kalimah bahasa Arab, ghaib. Nampak? Kullu ma ghaba anka. Apa benda pun yang membuat hilang daripada pandangan kau, itulah ghaib. Nampak? Benda pun yang membuat hilang daripada pandangan kamu, itu dipanggil ghaib. Nampak? Mula-mula kita nampak dia, kemudian nampak ghaib tu. Ghaib lah. Sebab itulah disebut ghabat.
Nampak? Ghaib. Ghabat syamsu taghyib. Nampak? Matahari tengah ghab. Taghyib, nampak? Hilang. Nampak? Di sini disebut banyak lagi antara makna-makna lain. Nampak? Kalimah-kalimah lain yang juga digunakan, nampak, pada ambitan daripada kalimah ghaib. Nampak? Ada yang daripada diambil daripada ghaibah, ghiyabah. Nampak? Nah, ala kulli hal itulah pada zahir. Nampak? Kalimah tu ghaib. Nampak? Kita mudah fahamlah sebab kita BM pun ambil itu. Nah, BM kita pun ambil daripada kalimah itu. Itu nombor 2, pendek yang nombor 2 ni, tentang masalah bab apa, lughah, bahasa sahaja. Okey, pada makna pula. Nampak? Asal lisan. Nombor 3, sambung poin yang ke-3. Nah, di sini panjang sikit. Nah, di sini panjang sikit. Apa dia? Nampak? Waqtalaful mufassiruna. Berbeza pendapatlah, bersalah pendapatlah pada ulama tafsir. Nampak? Dalam nak mentakwilkan kalimah ghaib ni. Nampak? Apa makna ghaib? Apa yang dimaksudkan dengan ghaib? Nampak? Mengikut jalan tafsir ulama. Nah. Maka berkata setengah pendapat, nah, al-ghaib fi hadhihi al-ayah, nampak? Ghaib, kalimah ghaib dalam ayat ni. Nampak? Apa yang dimaksudkan? Nampak? Siapa dia? Nampak? Allahu subhanahu ta'ala. Nampak? Setengah pendapat kata, nampak? Yang makna ghaib tu ialah Allah. Kita pegang kepada Allah. Nah, nampak? Yu'minu bil ghaib, yu'minu billah. Nah, nampak? Itu pendapat pertama. Di mana pendapat ni telah berkatalah Ibnu Arabi ini lemah. Nampak? Wada'afahu Ibnu Arabi. Nampak? Ibnu Arabi kata lemah. Lemah pendapat ni yang kata bahawa ghaib tu memberi makna Allah. Nampak? Wa qala akharun, orang lain pula kata apa? Apa makna ghaib tu? Nampak? Apa yang dimaksudkan oleh ghaib tu? Al-qada wal qadar. Qada dan qadar. Qada dan takdir Allah. Nampak? Bil ghaib. Nampak? Antara ciri-ciri, nampak, orang yang bertakwa ialah orang yang berpegang apa? First, pegang benda ghaib, iaitu pegang akan pegang kata qada dan qadar Allah. Nampak? Qada dan qadar Allah. Itu makna daripada kalimah ghaib. Lagi lain, waqa'ala akharun, lagi lain pula sebut Al-Quran wa ma fihi minal ghuyub. Nampak? Makna ghaib tu ialah apa? Al-Quran sendiri, dan apa dia, dan apa yang dalamnya tentang hal-hal ghaib. Hal-hal ghaib yang disebut dalam Quran. Nampak? Itulah makna ghaib ni. Bermakna hal-hal kita tak nampak lah ni. Nampak? Hal-hal benda ghaib, alam ghaib. Nampak? Langit lah semualah deh, kita tak nampak. Nah, yang itu pendapat lagi lain. Nampak apa dah pendapat tu? 1, 2, 3. Nampak? Pendapat yang keempat, al-ghaib tu kullu ma akhbara bi Rasulullah alaihi salam alaihi salatu wasalam mimma la tahtadi ilaihi al-uqul min al-ashrati as-sa'ah wa 'adzabil qabr wal hasyar wan nashar wasirat wal mizan wal jannah wan nar. Allahu akbar. Hal-hal, pendek kata, dalam bab akidah dipanggil hal-hal sam'iyat. Ada hal-hal sam'iyat. Benda-benda dipanggil hal sam'iyat. Kita dengar aje. Nampak? Dengar, saya yakin je. Benda nak tak nampak. Hal-hal apa yang Rasulullah bagi tahu, benda-benda hal perihal tentang alam langit. Nampak? Nah, tentang hal-hal kiamat, tentang hal-hal azab kubur, tentang hal-hal pada mahsyar, tentang hal-hal ditunjuk ke amalan. Nampak? Tentang sirat, jambatan, tentang timbangan, tentang syurga, tentang neraka. Itulah makna ghaib. Nampak sini.
Alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu ni hal-hal benda yang Rasulullah bagi tahu, perkara sam'iyat yang kita memang tak nampak. Nampak? Maka kata Ibnu Atiyah, nampak? Pendapat yang ni, yang tadi tu, yang keempat ni, nampak? Yang last hadis, nampak? Tentang hal-hal sam'iyat ni, nampak? Tak ada siapa yang menolak. Ini confirm lah, memang tak nampak, nampak? Dipakai bernegara yang sam'iyat. Nampak? Nah, ini yang ditafsir oleh sebahagian para ulama tafsir. Yang lain, nampak? Selain Imam Al-Qutubi. Sekarang tengok, apa kata Imam Qutubi? Nampak tu? Tengok, tu cantik susunan. Nampak? Imam Qutubi sebelum dia beritahu pendapat dia, dia akan beritahu dulu pendapat orang lain. Nampak? Dalam nak menghormati pendapat orang lain. Nampak? Tu pendapat mereka. Begini. Ni pendapat aku. Ni. Nampak? Tanpa dia nak mengurangkan atau nak melemahkan atau nak merendahkan pendapat lain-lain. Nampak? Adabnya daripada pendapat ulama-ulama tafsir lain. Nampak? Kerana dia tahu. Nampak? Banyak lagi tafsir lain yang mungkin lebih hebat daripada dia. Nampak? Daripada Imam Qutubi ni. Padahal Imam Qutubi mahal hebat dah. Nah. Ni kutu. Kata Imam Al-Qutubi ni. Apa dia kata? Nampak? Wahada al-imanu syar'i al-masyar ilaihi fi hadith Jibril alaihi salam hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbirni 'ala iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta wa dzakara al-hadis. Faqala Abdullah bin Mas'ud ma amana mu'min afdala min imani bil ghaib. Tsumma qara'a alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ini kata daripada Imam Al-Qutubi ni. Nampak? Bagi dia pendapat Imam Al-Qutubi ni kata apa? Al-ghaib tu ialah apa? Nampak? Iaitu tentang hal iman. Rukun iman, itulah semua tu. Di mana memang kita tak nampak. Nampak? Kita percaya pada Allah. Percaya pada malaikat. Percaya kepercayaan tu. Nampak? Kita nampak. Itu semata-mata kita dengan Allah dah, nampak? Mana zat percaya tu? Boleh tengok dia. Nampak? Dia percaya kepada kita. Mana percaya tu? Ada pula. Memang tak nampak, gaib. Nampak? Ada? Nah. Jadi itulah kata daripada Imam Qutubi ni, nampak? Yang dimasukkan gaib tu ialah tentang hukum iman dalam syarak. Nampak? Di mana Jibril bertemu, hadis Jibril panjang lebar tu tentang Jibril tanya kepada Rasulullah. Nampak? Apa kata iman? Maka jawablah. Nampak? Maka apa dia? Antuk minabillah, nampak? Sampai beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat dan qada dan qadar. Nampak? Ini katalah Ibnu Abbas, nampak? Ibnu Mas'ud, nampak? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak berimanlah mukmin, nampak? Tiadalah keimanan mukmin lebih afdal daripada imannya pada benda ghaib. Maka dia jawablah, nampak? Dia sebutlah ayat Quran, iaitu apa? Yu'minu allazina yu'minuna bil ghaib. Iaitu tentang keimanannya. Nampak ni? Ini kata Imam Al-Qutubi. Satu, nampak? Lagi lain, tambahan lagi. Imam Qutubi sambung lagi. Nampak? Imam Qutubi sambung lagi. Wa fi tanzil wa ma kunna ghaibina, ayat Quran lain. Surah Araf. Nampak? Lagi alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ini ayat-ayat lain yang juga guna kalimah ghaib. Ayat-ayat lain yang juga menggunakan kalimah ghaib. Di mana, nampak? Makna ghaib pada ayat lain tu, nampak? Menunjuk pada apa? Fahuwa subhanahu ghaib min al-absar. Allah itulah maha suci Allah yang memang tak nampak daripada mata panca indera kita. Nampak? Iaitu tak nampak. Mana? Iaitu tak nampak tu pada pandangan di dunia ni, nampak? Kalau kita di akhirat, Allah sebut kita akan tengok Allah. Nampak? Cuma bukan tengok macam mana kita lihat dengan mata dah. Nampak?
Ada. Maka ayat yang satu lagi tu alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, di mana mereka takut akan Tuhan mereka akan benda yang ghaib, benda yang mereka tak nampak. Nah. Maka dalam nak juga disebut tentang dia tetap mengakui lah, nampak? Akan dia setuju jugalah akan pendapat-pendapat yang tafsir yang lali yang dah sebut dia. Dan setengah pendapat lain pula yang dhaif sebut wakilah bil ghaib ai bi dhamairihim wa qulubihim bi khilafil munafiqin wa hadha qaul hasan. Nampak? Setengah daripada makna ghaib ni ialah apa? Nampak? Apa yang tersemat dalam hati, lintasan dalam hati. Nampak? Lintasan dalam hati. Bersalahan daripada orang munafik. Munafik memang nampak terus. Nampak? Nampak daripada apa dia punya tingkah laku dia, gerak geri bahasa badan dia. Nampak? Nah. Itulah. Nampak? Itu beberapa pendapat dalam masalah kalimah ghaib. Jadi nampak? Ala kulihat bagi kita pula, nampak apa faedah yang kita boleh ambil di sini? Faedah yang boleh kita ambil di sini. Bila kita gabung balik tadi, nampak? Allazina yu'minuna bil ghaibi. Nampak? Di mana nampak orang bertakwa tu siapa dia mereka itu? Ialah antara sifat-sifatnya ialah orang yang yu'minuna bil ghaib. Yu'minu membenarkan dengan sebenar-benarnya akan benda ghaib. Iaitu apa? Nampak? Seperti mana apa dia bahas ni, ulama mentafsirkan. Nampak? Untuk kita pula, kita nak tekankan apa dia? Kenapa Allah nampak mendahului dalam macam-macam iman lain, Allah dahului dia akan benda ghaib. Betul tak? Surah Baqarah, surah yang paling panjang, Allah dahului ayat pertama, ayat yang terawal ni dengan nampak iman kepada ghaib, di mana inilah yang Allah sendiri sifatkan akan orang yang bertakwa, yang kita sendiri sibuk nak berebut tak dapat. Ya Allah disebut, nampak? Inna akramakum indallahi atqakum. Allah sebut nampak? Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu, siapa dia? Bukan orang yang banyak followers, bukan orang yang banyak like, bukan orang yang banyak pengikut, nampak? Bukan orang yang famous, orang yang lebih takwa daripada kamu. Atqakum. Nah, ini yang kita memang berebut kita. Berebut kita supaya dah capai akan takwa. Buatlah macam mana pun, belajarlah macam mana pun, pastikan kita capai akan martabat takwa tu. Nah, usahalah macam mana pun, pastikan betul. Nampak? Asalkan sampai maksud kita, nampak? Maknanya kita di jalan yang betul. Maka Allah sebut ni mula-mula awal lagi, nampak? Antara sifat orang yang bertakwa, ya Allah dahulukan sifatnya ini daripada sifat-sifat takwa yang lain. Padahal banyak lagi sifat-sifat takwa, tu tak? Antara sifat-sifat takwa lain banyak lagi orang buat baik, amal soleh, nampak? Beramal solehat, nampak? Itu juga sebahagian daripada sifat takwa. Kenapa Allah dahulukan ni? Nampak? Iaitu beriman akan benda ghaib yang tak nampak. Di mana antara benda ghaib tu Al-Quran juga sebut dalam pendapat dia, nampak? Al-Quran tu juga. Iaitu apa? Makna-makna di sebalik Quran tak nampak. Ada? Nampak? Kita baca Quran ayat yang sama, nampak? Member pun baca Quran ayat yang sama, nampak? Tapi kepahaman kita terhadap ayat tu, nampak? Oh, dalam dia tu baca ayat sama tapi nampak? Tak dapat nak memahami yang betul. Apatah lagi dalam beramal akan ayat tu dah. Nah, Allah dahului membenarkan akan benda ghaib yang kamu tak nampak. Benarkan dulu. Kamu tahu ke tak tahu ke, benarkan dulu, barulah kamu kaji. Jangan kamu kaji kemudian baru kamu benarkan. Bermakna ketika kamu kaji tu kamu beriman ke tak? Sudah. Nampak? Dan kalaulah ketika kaji tiba-tiba ada kelemahan dan kita tak dapat, macam mana kita benar tu? Adakah kita makin lemah, benar atau tidak? Nah, ada. Nampak? Lagi-lagi benda ghaib memang lebih baik kita pegang dulu kemudian baru tahu.
Bila kita tahu, nampak, dalam keadaan kita memang kuat pegang, tengoklah, kita dapat info tu akan lebih mantap lagi, nampak, menguatkan lagi. Li tatma'inna qulub, sebagaimana kata Nabi Ibrahim, nampak, bukan tak yakin pada Allah sifat maha menghidup atau sifat maha mematikan, nampak, dah yakin dah pun, tapi nak tengok, nampak, nak tengok depan mata, nampak. Nah, jadi apa permintaan Nabi Ibrahim tak salah, nampak, bukannya dia tak beriman, dah beriman dah pun, dan nak menguatkan lagi. Nabi Ibrahim Nabi pun berhajat kepada, nampak, tapi selepas kita dah pegang, nampak. Jadi kita pun sama, pegang dulu, nampak, pegang dulu. Solat boleh betul memberi manfaat kepada duniawi, manfaat kepada dunia kita, manfaat kepada kesihatan kita, manfaat kepada seluruh hal-hal, nampak, kita semua. Pegang dulu, kemudian solat, kemudian buat, dapat nanti. Nak bawa kajilah macam mana, apa hal-hal cara-cara nak dapat tu, nampak. Nah, yang masalah kita sekarang, kita tak pegang dengan betul-betul pegang, tiba-tiba tembak, barulah kita nak buat, nampak, kita buat kadang-kadang kita belum betul-betul pegang, baru nak kaji. Kita buat, kita kaji, nampak. Padahal tak pegang lagi, lepas tu pun nak pegang, jadi berat tu. Boleh berat lah, nampak. Nah, ada allazina yu'minuna bil ghaib, tu sifat pertama yang Allah, nampak, describekan atas si orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, bukannya orang solat dulu, nampak, tapi orang beriman tu, pegang, benarkan benda ghaib, nampak. Nah ni qada dan qadar, nampak. Macam mana kita solat kalau qada Allah kita, nampak, macam tak berapa yakin je. Allahu akbar, nampak. Takdir Allah macam tak apa nak tu je, nampak. Kadang-kadang masih ada lagi rasa macam, nampak, syak dengan kuasanya Allah. Betul ke Allah kuasa? Allahu akbar. Padahal solat tu, macam mana solat kita tu, nampak. Tak malukah kita solat berdepan dengan Allah, sembah Allah, dalam masa sama balik belakang tu, nampak, belakang solat kita membelakangkan Allah, nampak. Kita rasa syak pada Allah, nampak. Kita rasa syak pada takdir Allah. Ya Allah dah takdir dah. Macam contoh, nampak, virus ni sebelum berlaku dah set dah. Kalau takkan berlaku, nampak. Sebelum kita lahir lagi dah set dah akan berlaku corona. Tak kira lah, nampak, COVID-19 ke 20 ke 21 ke 50, ikut dia, nampak. Dan Allah dah set dah, nampak. Nah, dan Rasulullah beritahu dah clue dah, nampak, tidak ada penyakit yang tidak ada ubat melainkan mati, nampak. Rasulullah beritahu dah, confirm ada, nampak. Jadi kita, nampak, sama ada first sabar atas apa yang dia dapat, nampak. Kalau mampu kaji, nampak, tentang apa yang hikmah di sebalik apa yang Allah bagi dia. Nah, boleh faham tu, nampak. Inilah sedikit, nampak. Itulah, nampak, nak ambil banyak lagi kan, berat pula nanti dah, nampak. Cukuplah sedikit tapi memberi manfaat, nampak. Daripada banyak-banyak berat tak nak beramal, sudah sia-sia, nampak. Mengaji ni pun kadang-kadang syaitan sengaja, nampak. Dia sengaja bagi kita kuat kekuatan untuk mengaji, nampak. Sama macam dia sengaja bagi kita kekuatan untuk beramal, nampak. Ingat, nampak, tipu daya syaitan sangat halus, nampak. Allah syaitan sendiri dah bagi tahu dah, wala awwiyanakum ajma'in, nampak. Dah kacau pada mana, amamihim wa shimalihim, nampak, waraihim, nampak. Syaitan akan ganggu, nampak, melalui depan dia, kanan dia, kiri dia, belakang dia, nampak. Dan ganggu cara macam mana? Cara seperti mana? Contoh kalimah urwiya tu asalnya guna untuk siapa? Untuk macam mana orang sniper, faham tak? Tu mana urwiya, wala urwiya naku ajma'in, aku kacau korang semua, nampak. Kita BM kacau je tak, tapi kalau sebenar urwiya tu pada mana, nampak, tentang macam mana cara sniper menyembak, tu urwiya, nampak. Dengan tembak, cara seperti mana cara sniper. Kita kalau sniper boleh faham sendirilah, ada ke nak sniper nak tembak daripada depan? Tak ada. Menyorok, nampak, menyorok dan perhati pada waktu yang tepat, betul tak? Timing yang tepat, nampak, keadaan yang tepat, nampak. Cara yang tepat, tembak sesenyap, nampak. Itulah gambaran macam mana iblis,
Nampak? Maka antaranya apa? Nampak? Dia tembak kita dengan kita semangat nak mengaji. Dia tembak kita dengan kita, nampak? Dia tembak kita dengan kita rasa semangat nak ambil ilmu. Nampak? Akhirnya lama-lama satu amalan pun kita tak mampu nak buat. Na'udzubillah. Ada? Tak apa, nanti boleh tengok balik ulangan. Nampak? Mas Intan InsyaAllah boleh tengok ulangan. Nampak? InsyaAllah video tak hilang. Nampak? Jangan risau. Wallahu a'lam bisawab. Kalau ada apa soalan ke, boleh soal sedikit. Kalau ada soalan apa. Sebelum tu nak ucap terima kasih kepada yang dapat join kita sini. Nampak? Mudah-mudahan dapat istiqamah. Nampak? Mudah-mudahan dapat istiqamah. Dan kita doa juga pada semua para asatizah, para masyayikh, nampak, yang bertukul lumuh juga dalam nak menyebarkan ilmu. Nampak? Tak kira di mana berada, nampak, pada waktu mana-mana pun, masya-Allah. Nampak? Makin ramai ada, alhamdulillah. Nampak? Alhamdulillah makin ramai ada ahli-ahli ilmu dalam menyebar ilmu melalui alam maya ni. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua diberi kekuatan oleh Allah. Nampak? Taufik oleh Allah, tambah rezeki oleh Allah pada mereka. Nampak? Dalam nak supaya dapat lagi mencurahkan ilmu pada kita semua. Nampak? Amin ya rabbal alamin. Juga kita doa pada seluruh kita, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Nampak? Allah hilangkan segala resah-resah kisah kita dalam hati kita kalau sampai ada. Dan Allah berkatilah, nampak, kehidupan kita seluruhnya bersama keluarga kita. Nampak? Amin ya rabbal alamin. Dan Allah jadikan kita insya-Allah, nampak, sampailah ke Ramadan. Nampak? Mudah-mudahan Allahumma barilana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wallahu a'lam bisawab. Dan kalau ada soal, jom kita tulis sama. Nampak? Bergembira sedikit. Nampak? Bergembira sedikit dengan sambutan qasidah. Nampak? Marhaban ya Ramadan. Boleh sama kita. Nampak? Mudah-mudahan biarlah macam mana keadaan sekalipun kita nak sambut Ramadan. Nampak? Tarawih di rumah ke, nampak, tarawih ke keluarga ke, nampak, tetap ibadat kita jalan. Nampak? Allah nak tengok kita tara mana dalam nak mengekalkan istiqamah dalam beramal. Nampak? Adakah kerana masjid baru nak beramal? Adakah kerana pergi masjid ramai-ramai baru nak buat, baru nak full 20? Pada rumah tak full 28 je, 4 je pula. Nampak? Inilah ujian ikhlas kita. Tara mana ikhlas kita? Kita buat semata-mata, dan jangan hebah pada orang ramai. Nampak? Dah buat mentang-mentang sekarang dah sibuk dengan handphone dah. Nampak? Sibuk dengan internet dah. Nampak? Duk viral. Nampak? Habis beramal dan tarawih pula. Habis hilang pahala. Ni kata syaitan pergi tembak ni. Nampak? Allah syaitan bagi dia. Nampak? Kau solat dah, kau buat lah. Lepas kau buat, kau hebahkan dia. Nampak? Settle. Hilang pahala. Dia gembira. Nampak? Kita solat, sepatutnya syaitan nangis. Nampak? Syaitan panas. Tapi syaitan berparti. Na'udzubillah. Syaitan berparti kat rumah kita. Nampak? Kita sembahyang. Nampak? Syaitan berparti. Na'udzubillah. Maka jangan hebahkan. Nampak? Sembunyikan amalan kita seperti mana kita sembunyikan maksiat kita. Nampak? Ingat kalimah tu, ayat tu. Sembunyikan amalan kita seperti mana kita sembunyikan kejahatan kita. Nampak? Maksiat kita. Habis Allah wa'ala, insyaAllah. Sambung ke qasidah Marhaban ya Ramadan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, nas'aluka ya Rahman rahmatan ala dawam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, nas'aluka ya Rahman rahmatan ala dawam. Bulan kemuliaan, bulan yang ketenangan, bulan
bulan rebut amalan, janganlah disia-siakan. Marilah wahai kawan, mencari redha Tuhan. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, mas'aluka ya Rahman, rahmatan 'alad dawam. Betapa banyaknya rahasia, betapa banyaknya cahaya, segala amalan diganda, pintu syurga semua terbuka. Ayo kawan jangan terleka, bersungguh kita jaga puasa. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, nas'aluka ya Rahman, rahmatan 'ala dawam. Wahai orang beriman, ingat jagalah lisan dan jaga penglihatan, tak lupa pendengaran. Ini bulan kebaikan, bagai promosi dari Tuhan. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, nas'aluka ya Rahman, rahmatan 'ala dawam. Selamat datang ya Ramadan, selamat datang bulan Quran, selamat datang bulan Qiyam, selamat datang 1000 malam. Salawat salam pesuruh Tuhan, moga kita diredai Rahman. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, nas'aluka ya Rahman, rahmatan 'alad dawam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, nas'aluka ya Rahman, rahmatan 'ala dawam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. InsyaAllah kita sambung pula kelas kita insyaAllah lusa. Nampak besok ada kelas khas, nampak untuk kelas fiqh. InsyaAllah nampak lusa Khamis kita join sambung kali. Nampak wallahu a'lam bisawab.